urusannya. Dan bagi siapa yang mencari rezeki, diluaskan rezekinya. Bagi siapa yang sakit, kita doakan agar dengan berkat surah Fatihah ini diberikan kesembuhan insya-Allah dengan segala niat yang baik. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحاضرين بهذا المسجد والمصلين والمتصدقين والعاملين والمتعلمين والمتطوعين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والفتن وسيء الأسقام والجذام والحمى والزكام ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا غني يا حميد يا رحيم يا ودود يا مبدئ يا معيد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبمعافتك بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله المجتبى والصحابة الكرام هم أهل الوفاء وسلام على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kita di tempat yang baik, di rumahnya sebagai tetamunya. Selawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak bilangan ciptaan Allah di muka bumi ini dengan sebanyak bilangan ciptaan Allah di langit sana dan di antara keduanya. Teman-teman, para jemaah yang saya muliakan dan saya kasihi, alhamdulillah, kita teruskan perbicaraan kita pada hari ini, ya, sebagaimana saya diamanahkan pada semalam harinya untuk mengisi ruangan waktu zuhur ini dengan
ceramah ringkas ataupun kuliah yang ringkas, maka saya senang untuk hari ini saya bacakan sepotong hadis yang ringkas lagi sekali, ya, bertemakan hadis yang ringkas tetapi pengajarannya ataupun maksudnya yang di sebalik hadis itu amat luas dan amat mendalam, insya-Allah. Maka pada semalam hari saya bacakan sepotong hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'inain, kamu berhati-hati, jauhilah daripada dua orang yang senang mencemuh. Kenapa dua orang ini mencemuh, kata para sahabat? Maka Rasulullah SAW, orang ini, ya, yang disebabkan kerana dua orang ini senang mencemuh orang yang lain kerana disakiti, kerana ada orang, ya, allazi yatakhalla, orang yang mengambil jalan, ya, jalan, dan di tempat jalan itulah dia qada hajat, ya, di qada hajat ataupun di tempat yang mana orang berteduh, sama ada bangunan ataupun kolong, ada bawah kolong ataupun, ya, di bawah pokok, maka itu tempat yang lain. Maknanya ada dua tempat, ya, di tempat orang berteduh ataupun di tempat orang berjalan. Jadi disebabkan mereka ni disakiti oleh orang-orang yang ambil tempat tersebut untuk qada hajat, maka mereka tu senang mencemuh. Jadi alhamdulillah. Jadi dalam Islam, alhamdulillah teman-teman, sampai sehingga bab adab ni cakap pasal adab dalam Islam. Maksudnya bukan setakat kita ni solat, kita harus menjaga adab kita, menuju ke masjid perlu jaga adabnya. Sama juga apabila seseorang itu nak qada hajat, mesti ada tempatnya. Itu pengajaran semalam yang saya berkongsi. Tetapi hari ini kita berpindah kepada sebuah hadis, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, yang diriwayat oleh seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qal, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah. Saya ulang untuk kali ketiga. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar, kamu jauhilah, kamu takutlah, ambillah jalan yang mana kalau kamu boleh elak dari dicampak ke dalam neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan mengambil sebiji ataupun sebahagian, separuh daripada biji kurma, tamratin, ya, untuk kamu sedekahkan di jalan Allah. Faman lam yajid, barang siapa yang tak ada, tidak mendapatkan kurma tersebut, fabi kalimatin tayyibah. Saya ulang, kalimah tayyibah. Kalau tak dapat apa-apa untuk kita memberi kepada orang ataupun di jalan Allah, maka gunakanlah kalimah tayyibah, gunakanlah kata-kata yang sopan, yang penuh santun untuk kita berdakwah pada manusia, untuk kita memesan satu sama lain dengan kata-kata yang baik. Teman-teman, alhamdulillah, apabila Rasulullah SAW ucapkan kalimah ittaqu, bertakwalah kamu, ataupun maksud di sini takwa adalah untuk kita jauhkan diri kita daripada dicampak ataupun dilemparkan ke api neraka. Jadi sesuailah dengan tafsiran kalimat takwa yang saya nukilkan daripada seorang Syekh Mutawalli Sya'rawi daripada Mesir. Dia nukilkan daripada kalam Sayyidina Ali bin Abi Talib. Katanya apa? At-taqwa, untuk kita memahami takwa itu, iaitu apa dia? Al-khawfu bil jalil, iaitu kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-khawfu bil jalil. Dan kedua, wal amalu bit tanzil, dan kita ni beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata lain, dalam ruangan kewajipan untuk kita lakukan.
apa yang diwajibkan ke atas kita, dan kita tinggalkan apa yang diminta untuk kita tinggalkan daripada perkara-perkara munkar. Dan yang ketiga iaitu wa ar-ridha ataupun al-qanaah, wa ridha bil qalil. Dan kita ni ada sifat ridha ataupun kita ada sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan, sama ada kecil, sedikit ataupun yang banyak. Tapi di sini ar-ridha bil qalil, kita ridha dengan perkara yang sedikit. Dan yang terakhir iaitu wal isti'dadu liyaumir rahil, yang kita mengambil jalan untuk kita persiapkan diri kita. Takwa itu maksudnya kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun di saat hari kita ni meninggal, yaumur rahil, kita meninggalkan dunia. Maka Rasulullah berpesan, kamu bertakwa, kamu takutlah ataupun ambillah jalan yang mana di situ kalau kamu boleh elakkan dari kamu daripada campak ke dalam neraka, walaupun dengan bersedekah sebesar ataupun sebanyak sebiji kurma. Tapi ditafsirkan di sini bisyik tamratin, walaupun dengan sebahagian, separuh daripada biji kurma. Maksudnya apa yang di sini Rasulullah katakan ialah dalam ruangan kita infak, kita bersedekah. Kita tahu ada ruangan yang wajib, ada ruangan yang maksudnya sunnah dalam, iaitu sedekah. Maknanya, dan antara maksud sedekah di sini di jalan Allah bukan sahaja kalau kita faham untuk bahagian masjid, tetapi ditafsirkan dalam kitab Imam Ibn Kathir. Maksud sedekah di dalam Al-Quran juga membawa erti yang lebih umum, selagi mana ada manfaat untuk ahli keluarga kita. Kita memberi makan kepada ahli keluarga kita. Kita belanja untuk seorang suami, untuk lelaki yang bertungkus lumus untuk kerja, lalu dia tu memberi nafkah kepada ahli keluarganya. Itu pun dalam ruangan sedekah yang maksudnya umum. Jadi kalau yang khusus biasanya kita kaitkan dengan zakat. Apabila seseorang tu ada harta yang lebih, maka dia tu akan membayar zakat. Contohlah ruangan zakat, kalau kita lihat pada bulan ni nisabnya 7,000. Tetapi dalam simpanan seseorang itu adalah 8,000 selama setahun. Tahun lepas pada bulan Februari dia tu ada 7,000. Ada 8,000, 8,000 dan tidak berganjak. Maknanya duit tu keluar masuk sampailah tahun ini Februari masih lagi ada 8,000, memandangkan dia tu orang yang senang, ada harta yang sebanyak 8,000, diwajibkan ke atasnya untuk menunaikan zakat. Maka tunaikan zakat anda di mana saja, di masjid pun ada, silakan pergi ke masjid, nak bawa bank statement silakan. Tetapi mereka akan kira, maknanya had yang paling sedikit yang kita pernah ada dalam bank ada 8,000. Jadi 8,000 dikali dengan 2.5, kalau saya kira hanya ada 200 saja untuk kita keluarkan zakat. Itu ruangan yang wajib. Tetapi ruangan yang orang kata apa, yang sunnah, yang mana para ulama sesuai dengan kalimah sedekah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagi orang yang keluarkan di jalan Allah di dalam bentuk ruangan sedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagaikan pohon, bagaikan benih yang ditanam. Yang kalau kita gambarkan satu benih itu, barangkali dia keluarlah pohon. Dalam satu benih keluar pohon, dan pohon itu ada cabangnya, ada dia punya buahannya. Itu maksud yang kalau seseorang itu melakukan sesuatu kebaikan dalam bentuk sedekah. Sesuai dalam surah Al-Baqarah, saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Teman-teman, Allah SWT dalam ayat ini menggambarkan bagi seseorang yang memberi sedekah di jalan Allah,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, satu perumpamaan bagi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Maksud di sini dalam ruangan sedekah, bukan yang wajib pun. Kamathali habba, bagaikan satu benih ataupun satu benih yang ditanam lalu keluarlah pohonnya tu ada 7 cabang. Maka setiap cabang tu ada lagi melahirkan 100 bijian. Maka bayangkan 7 dikali dengan 100, maka digambarkan sebanyak 700. Satu, bayangkan kalau sekiranya kita keluarkan $1 Singapura, kita masuk ke tabung ataupun kita berikan makanan kepada fakir miskin ataupun membelanjakan di jalan Allah yang dalam bentuk kita infak, beri nafkah kepada ahli keluarga kita. Maka $1 itu dikalikan dengan 700. Subhanallah. Dan di ayat yang terakhir, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipatkan ganda amalan seseorang itu digandakan. Maknanya Allah melipatkan ganda amalan seseorang untuk bagi sesiapa yang dia pilih. Wallahu wasi'un alim, dan Allah tu maha luas dengan kekayaan yang dia ada, dan dia maha mengetahui isi hati budi kita apabila kita beri nafkah, kita beri sedekah kerana Allah ataupun kerana manusia. Jadi alhamdulillah dalam ruangan ini sesuai dengan hadis yang saya bacakan, maka Rasulullah berikan gambaran. Ayat Allah SWT dalam surah Baqarah memberikan satu gambaran, amalan itu dia berbunga, dia orang kata dilipat ganda. Tetapi dalam hadis ini, dalam hadis Rasulullah SAW katakan tadi, jangan kita memperlekehkan kita punya sedekah, walaupun gambarannya Rasulullah berikan walaupun dengan sebahagian daripada biji kurma. Satu biji kurma kalau kita nak kira sekarang berapa saja, kan? Kalau satu orang kata apa, orang jual ajwa, ya, kalau orang jual ajwa 1 kilogram dijual dalam $40 hingga $70. Jadi kalau satu biji baru berapa saja. Kalau kita berikan, kita keluarkan duit kita untuk beli kurma dan kita berikan pada orang yang berbuka puasa, bayangkan pahala orang yang dia tu sedang berpuasa dia dapat apabila dia memberikan nafkah untuk dia berbuka puasa, tanpa mengurangi pahala seseorang tersebut. Tetapi Rasulullah berpesan di dalam hadis ini, apabila kalau kita tak ada, faman lam yajid. Ini kes biasanya kalau sekiranya kita ni masuk masjid, nampak tabung, kita cari-cari, kita seluk kita punya ni, tak ada. Yang ada hanya ada $1. Niat nak masukkan $10. Tak apa, niat anda $10, kita biarkan Allah saja yang menghitung. Tapi kalau yang zahirnya yang ada, iaitu ada $1, silakan. Walaupun orang kata apa, $1, silakan. Jangan kita memperlekehkan amalan yang kecil. Kemudian Rasulullah berpesan, faman lam yajid, kalaulah tak ada langsung. Ni satu kes lagi ni. Kalau biasanya kita nampak kadang-kadang orang datang berjumpa, meminta, ya, ataupun kita ni tak ada duit. Kalaulah kita tak mampu, kalau kita tak ada duit ketika itu, kita minta maaf lah. Maksudnya minta maaf, dek, saya tak buat duit hari ni. Terus terang cakap, tak mau cakap kita ni mencemooh, kita orang kata apa dah, orang kata apa, berikan pandangan yang sinis ataupun kita ni menjeling. Maka dalam terdetik hati kita tu, kita cakap, wah, menyusahkan aku saja. Rasulullah berpesan, faman lam yajid, kalau tak ada, fabi kalimatin thayyibah. Maka maksud di saat ini, kita ni menegah diri kita daripada kita mencemuh orang kalau orang meminta-minta, ataupun kita ni janganlah sampai orang kata apa, berhenti di situ. Kalau tak mampu nak keluarkan dalam bentuk duit, fabi kalimatin thayyibah, ambillah jalan dengan kita ni menasihat orang dengan cara baik. Apabila kita boleh memberi nasihat kepada ahli keluarga, anak-anak, cucu-cucu, ambillah jalan tersebut. Jadi ada dua erti. Maksudnya kalau di hadapan kita ada seseorang yang meminta, kalau kita tak mampu, kita cakap terus terang. Jangan sampai kita mencemuh dia. Yang kedua, kalau tak mampu dalam ruangan kita ni nak berikan sedekah kepada ahli keluarga kita, maka kita tak mampu nak belanja anak-anak kita, kita cakap baik-baik dengan mereka.
Ya, barangkali hari ini tak mampu, insya-Allah pada minggu depan, pada bulan depan, tunggu gaji masuk. Kita cakap yang baik-baik. Cakap baik-baik kepada ahli keluarga kita dengan penuh sopan dan santun. Ya, kerana Islam itu sangat indah, kerana Rasulullah SAW, hadis ini sebenarnya ada cerita yang mana dia sebalik orang, ada seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, lalu meminta. Dan apabila dia meminta, maka dia dia berpesan kepada seorang sahabat ketika itu, kalau kita tak mampu nak memberi, maka kita bercakap baiklah. Jadi teman-teman, alhamdulillah pada hari ini senang untuk saya bacakan sebuah hadis yang sangat ringkas tetapi mendalam maksudnya. Kita sudah pun mengupaskan maksud takwa. Dan di saat ini jangan kita memperkecilkan amalan kita walaupun dengan gambaran amalan itu sedikit saja di mata kita, tetapi di sisi Allah sangatlah besar. Ya, selagi mana kita ikhlas. Yang ketiga, kalau kita tak mampu nak buat apa-apa dalam ruangan yang lain, apabila kita nak buat baik, sama ada dalam kita punya solat, di luar solat, dan apabila kita pergi ke masjid, di luar masjid, kita jagalah akhlak kita dengan kita bersopan santun, dengan kita membicara dengan orang lain dengan penuh hema, dengan penuh orang kata apa, dengan penuh kesantunan, insya-Allah. Baiklah, jadi alhamdulillah, sehingga sampai sini saja perbicaraan saya untuk hari ini. Maka insya-Allah, ya, kita bertemu lagi di hari yang lain. Ya, senang saya tutup dengan sebuah ayat, iaitu ayat yang lain untuk menggalakkan kita sama-sama, ya, apabila kita keluar masjid boleh sampaikan ke ahli keluarga kita. Dan kita sekaligus kalau mampu kita keluar, kita dengan memberi sedekah, kita berikan sokongan kepada masjid, kepada sesiapa saja yang kita mampu, insya-Allah. Teman-teman, alhamdulillah ayat yang terakhir yang saya nak bacakan itu ada di dalam surah Al-Baqarah juga. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memanggil-manggil orang, bagi siapa yang mempunyai harta, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 245, Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi, Allah SWT bertanya, siapakah di kalangan kamu yang mempunyai duit? Man dzalladzi, yang mampu, yuqridullaha qardan hasana, memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu yang mana rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kepada kita. Lalu Allah minta bagi siapa yang diberikan rezeki itu, boleh tak kasih pinjam balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apa? Qardan hasanan, iaitu dengan mengeluarkan duit itu di jalan Allah. Jadi seperti saya katakan tadi, bila cakap pasal keluarkan duit di jalan Allah, sama ada di masjid, di luar masjid, untuk ahli keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, kita belanja mereka untuk menggembirakan mereka, itu pun di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memastikan anak-anak kita ni sempurna pergi sekolah, ada kasut, ada pakaiannya, kemudian semua apa yang diinginkan, diperlukan, kita sediakan. Itu dalam ruangan pinjamkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayudha'ifahu, dan apa ganjarannya? Allah SWT menggandakan. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, berlipat ganda. Di saat ini Allah SWT menggunakan kalimah ataupun lafaz adha'afan katsira, lipatan yang luar biasa. Kalau tadi ayat yang saya bacakan, ayat tadi Allah gambarkan satu pahala yang kita buat ataupun satu sedekah yang kita berikan digandakan sebanyak 700. Tetapi di sini dilipatkan gandakan. Ya, wallahu yaqbidu, dan Allah SWT yang mampu menahan rezeki seseorang, wa yabsutu, dan meluaskan, ya, wa ilaihi turja'un, dan sedangkan kepadanya kembalinya kita, kembalinya harta itu. Jadi apabila ayat ini turun, ada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah bila dia tak dengar ayat ini, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah SWT tu perlukan pinjaman daripada kita, daripada makhluknya? Maksudnya
Allah memang tidak memerlukan harta kerana dia maha kaya. Tetapi dalam ruangan kasih pinjam kembali, kenapa kita berikan pinjaman kepada Allah? Supaya kita minta di sebalik pinjaman itu dapat pahalanya sama ada di dunia dan di akhirat. Orang kata apa? Art of giving. Art of apa? Memberi sedekah ni. Maknanya kita ni letakkan niat kita, kita letakkan harta kita di jalan Allah supaya boleh kita minta balasannya di dunia, boleh juga kita minta balasannya di akhirat. Dan namanya pinjaman. Kalau pinjaman, biasanya gambaran pinjaman kita nak tuntut. Kalau kita orang ada yang memberi ataupun pernah pinjam duit, kita pun menuntut buat tuntutan tersebut sama ada kita nak cepat ataupun lambat. Sama juga apabila kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Dahda katanya bertanya kepada Rasulullah, apakah Allah Subhanahu Wa Taala inginkan pinjaman daripada kita? Kata Rasulullah, betul. Maka kata Rasulullah, katanya Abu Dahda, ya Rasulullah, hulurkan tangan kamu. Terus dia pegang tangan Rasulullah dan katanya, ambillah di sebalik dinding rumah aku ni adanya 600 pohon kurma. Ambillah, aku kasih pinjam buat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hasil daripada kurma yang ada diberikan kepada siapa yang memerlukan, daripada fakir miskin ataupun di jalan Allah. Maksudnya untuk orang, untuk apa? Untuk maslahat umum. Maka katanya Abu Dahda, ambillah Rasulullah. Maka Rasulullah terima dan ketika itu dia cakap dengan Ummu Dahda ataupun dengan isterinya, wahai isteriku, keluarlah kamu daripada rumah ini setelah aku berikan kepada Rasulullah SAW ataupun aku pinjamkan kepada Allah SWT apa yang aku ada daripada 600 pohon kurma. Maka katanya isterinya, di saat ini isteri yang redha, katanya apa, yang yakin dalam banyak-banyak urusan kamu di dunia, inilah adalah pinjaman yang terbaik engkau buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberikan nikmat rezeki yang sangat luas agar kita dapat keluarkan kembali, kita berikan pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sedekah, ya, dalam bentuk kita belanja ahli keluarga kita, kita gembirakan mereka ataupun kita pastikan, ya, apa yang wajib untuk mereka, kita letakkan niat supaya Allah SWT luaskan rezeki kita di dunia. Dan kalau sekiranya ada rezeki yang lebih di akhirat, kita mohon agar Allah SWT berikan juga di hari akhirat. Baiklah teman-teman, saya sudah ambil masa yang panjang. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT dengan izinnya, dan segala kekurangan itu datang daripada saya. Maka saya minta maaf kalau dalam penyampaian saya, ucapan saya ada yang dalam bentuk sindiran ataupun saya tidak ada niat untuk bersindir ataupun saya ada mengecilkan hati anda, maka maaf, saya mohon maaf. Ya, maka kita insya-Allah berjumpa lagi dalam ruangan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.